السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada malam ini kita bersama dengan kitab hadis Bulughul Maram atau syarah hadis Bulughul Maram. Saya menggunakan kitab Tawdihul Ahkam. Hadis yang ke-222, masih lagi dalam Kitabus Salah, Babu Sifatis Salah, bab menjelaskan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa an Nu'aym al-Mujmiri qala صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. Hadis derajat dia hasan sebagaimana disebut oleh Syekh di sini, dan sebagainya mendhaifkannya. Daripada Nu'aym al-Mujmir katanya radhiyallahu anhu, aku solat di belakang Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Yani Nu'aym al-Mujmir ni maksudnya tabi'in lah. Maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca dengan Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, sehingga apabila sampai kepada waladhdallin beliau berkata amin, yani Abu Hurairah. Dan dia berkata setiap kali dia sujud, ya, wa idza qama minal julus, dan apabila dia bangun daripada duduk dia kata Allahu Akbar. Ketika nak sujud pun dia kata Allahu Akbar, dan apabila bangun daripada duduk pun dia kata Allahu Akbar. Kemudian dia kata apabila dia bagi salam, dah bagi salam dah, lepas bagi salam dia kata, demi Tuhan yang jiwa aku berada di tangannya, sesungguhnya aku teramat menyerupai dengan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Hadis ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia, tapi secara ta'liq lah, mu'allaq, dia tak sebut sanad. Kata Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah dan An-Nasa'i, dan dia adalah hadis yang paling sahih dalam bab inilah, ya. Az-Zailani kata hadis ini ada illah yang boleh mencacatkan dia, tetapi Ibn Hajar dia jawab balik, ya. Dia kata selain daripada riwayat Nu'aym al-Mujmir ni sebut solat tu tanpa menyebut bacaan bismillah. Jadi Nu'aym ni thiqah, maka riwayat dia diterimalah, ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah ditanya tentang hadis ini, ya, hadis ini macam mana kan dijaharkan baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya dalam baca Fatihah dijaharkan basmalah. Jadi orang tanya Ibn Taimiyah tentang hadis ni, dia menjawab, dia kata para ulama, para ahlul hadis, yakni ittafaqa ahlul hadis, ulama ahli hadis bersepakat bahawa tidak sabit satu pun hadis yang sarih, yang jelas, ya, yang menyebutkan tentang
dijaharkan bacaan basmalah dalam membaca Fatihah dalam solat. Okay? Cumanya disebut secara terang-terangan dikuatkan bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah itu dalam solat adalah dalam hadis-hadis yang palsu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maksudnya hadis yang menyebut tentang sarih, tentang jelas, tentang terang-terang dibaca bismillah itu kuat. Okay? Baik, adapun perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni maksudnya ditafsirkan dengan beberapa tafsiran lah. Mungkin ditafsirkan bahawa dia nak mengajar, nak beritahu bahawa bismillah itu dibaca sebelum surah Al-Fatihah. Baik, kita tengok apa pun, kita tengok penjelasan dia, uraian dia di sini sebagaimana disebut oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam. Dia kata apa yang dapat diambil daripada hadis ini, dianjurkan menguatkan bacaan bismillah di awal bacaan dalam solat. Kalau ikut hadis ni lah, kan, disebut dalam kitab syarah kepada Mughni, kitab Mughni syarah dia, ini adalah hadis yang paling sahih yang disebut dalam bab ini, ya, iaitu dia kata dan Imam An-Nasa'i rahimahullah dia buat dalam kitab sunan dia, al-jahru bi bismillahirrahmanirrahim, bab menjaharkan, menguatkan dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi, telah ditanya Syekhul Islam rahimahullahu taala tentang hadis ini. Dia jawab macam mana? Dia kata ittafaqa ahlul hadis, ulama ahli hadis bersepakat bahawa tidak pernah sabit dengan hadis yang terang, yang nyata, yang jelas menyebut tentang menguatkan bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah. Adapun hadis-hadis yang menyebut tentang adanya riwayat yang menyebut bahawa dikuatkan bacaan basmalah sebelum Fatihah itu adalah hadis-hadis yang palsu katanya. Jadi tak ada hujah lah, kan, di atas hukum ini, yang mana dia tidak boleh nak challenge hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi SAW tidak menguatkan bacaan basmalah di dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian anjuran mengucapkan amin bagi imam dengan memanjangkan suaranya, amin. Ini dikuatkan oleh riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan kedua-duanya mensahihkan hadis ini daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah SAW apabila sampai kepada waladdallin, maka baginda sebut amin, baginda memanjangkan dengannya suaranya sehingga didengari oleh ahli saf yang pertama, maka bergegar masjid tadilah, bunyi mana, bunyi bacaan amin oleh jemaah tadilah. Baik, jadi amin ni, takmin ni adalah dipanggil penutup bagi doa lah. At-ta'min, penutup bagi doa. Jadi maknanya istajib, amin maknanya istajib, perkenankan permohonan kami ataupun perkenankan doa kami. Jadi Al-Fatihah tu dalam dia doa, kan, ihdinas siratal mustaqim, itu doa dalam dia. Dah dia juga menyebutkan tentang disyariatkan takbir intiqal, maksudnya ketika kita nak pindah daripada rukun yang lain dengan bertakbir Allahu Akbar. InsyaAllah akan dihuraikan pada bab yang akan datang lah tentang ni. Kemudian hadis yang seterusnya 223, wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah juga, tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihah, apabila kamu membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka hendaklah kamu semua membaca bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, kerana ia adalah satu daripada ayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, dan ia menghukum bahawa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Apa makna hadis mauquf? Hadis yang disebut oleh Abu Hurairah tanpa disandarkan kepada Nabi SAW. Maksudnya kata Abu Hurairah lah, Abu Hurairah kata bila nak baca Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, kerana ia satu daripada ayat dalam Al-Fatihah. Hadis mauquf. Baik,
Kalau tengoklah hadis ni, maksud dia disyariatkanlah membaca basmalah dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah. Dan sebab dia kena baca di sini, dia kata kalau ikutlah hadis ni, maknanya ia adalah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Tapi hadis ni mu'aradun, dia ni bercanggah. Hadis ni bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Mana yang tak boleh nak dikombainkan, tak boleh nak terimakan kedua-duanya, sama ada terima ni atau terima hadis-hadis yang lain yang sahih. Ya? Yang mana hadis ni yang kita baca ni, para imam mereka menghukum bahawa hadis ni hadis yang mauquf. Hadis mauquf ni terhenti kepada Abu Hurairah saja. Maksud dia kata, bukan Nabi SAW kata Abu Hurairah. Jadi dalam bab ibadah ni tak boleh ada ijtihad lah. Mana mesti ada nas yang putus daripada Nabi SAW. Jadi kalau inilah dia daripada kalam atau perkataan Abu Hurairah dan ijtihad beliau radhiyallahu anhu, maka maknanya jawapannya dah kita baca tadi, sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, menyatakan bahawa ittafaqa ahlul hadis. Dia kata ittafaqa, ulama ahli hadis ni sepakat bahawa tak ada satu pun hadis yang menyebut tentang dijaharkan bacaan basmalah. Tak ada satu pun hadis yang sahih yang terang-terang bagi tahu bahawa dikuatkan bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah. Yang hanya saja disebut secara terang-terang ni adalah dalam hadis-hadis yang palsu saja. Ya. Ini jawapannya. Dan kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dia kata meninggalkan, kata At-Tahawi, meninggalkan menguatkan basmalah tu dalam solat. Maksudnya meninggalkan perbuatan menguatkan bacaan basmalah itu dalam solat adalah mutawatir daripada Nabi SAW dan para khulafa dia, para khalifah, kan, bahawa mereka tidak menguatkan bacaan basmalah dalam solat ini sebelum Fatihah lah. Jadi perbuatan adalah mutawatir daripada Nabi SAW dan para khalifah. Jadi maknanya yang sahihnya tidak dikuatkanlah bacaan basmalah. Dan lagi satu, maknanya ulama tidak sepakat menyatakan bahawa bismillah itu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah. Ada yang mengatakan dia hanya ayat yang mustaqillah, ayat yang Allah Ta'ala turunkan untuk jadi pemisah di antara surah, kan? Dan ataupun dibaca di permulaan surah. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, bila kita baca di pertengahan, tak disunahkan kita baca basmalah. Hanya ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, teruskan bacaan. Sebab kita bukan baca di awal surah. Itu maksudnya. Baik. Di sana ada poin yang bagus jugalah. Disebutlah kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam jilid yang pertama kitab dia kata adalah Nabi SAW menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi membacanya perlahan itu lebih banyak. Dia kata Nabi pernah baca kuat Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang paling banyaknya Nabi membacanya secara sir, ya. Jadi maknanya, jadi kita fahamlah bahawa Nabi tidak melakukannya berterusan dengan menguatkan bacaan basmalah. Yang paling banyaknya Nabi baca secara sir. Nabi tak baca sepanjang waktu, sepanjang hari, siang malam dengan bacaan yang kuat bismillah tadi. Sama ada ketika musafir ataupun ketika waktu hadir, waktu tidak musafir lah. Baik, dan perkara ini mungkin maknanya tak diketahui oleh sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi kalau mana dia kata, kalau di sini dia kata kalau sahabat tak tahu perkara ni sangat pelik lah, dia kata. Ya. Jadi mana sangat pelik lah. Tentulah sahabat tahu, kan, dia kata bahawa Nabi SAW ni kadang-kadang Nabi kuatkan bacaan, dan paling banyaknya Nabi membaca sir basmalah itu dalam solat lah.
Baik. Jadi kesimpulan dia kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia kata wa bina'an ala ma taqaddam fa sunnatu al-israr bil basmalah. Jadi as-sunnahnya adalah dengan membaca bismillah itu secara sir, perlahan. Kan? Tidak mengapa dibaca dengan kuat, dia kata. Fi ba'dil ahyan, kadang-kadang boleh. Ya kan, sebagai menghimpunkan di antara hadis-hadis ataupun dalil yang ada ni. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang seterusnya 224. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu ad-Daruqutni wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada membaca Al-Fatihah, yakni Ummul Quran, Nabi mengangkat suaranya dengan memanjangkan suaranya menyebut amin. Hadis ini darjat dia hasan. Jadi makna amin ni, kalau istilah dan grammar dia panggil apa? Isim fi'il amar lah, isim fi'il amar. Maksudnya istajib, perkenankanlah permohonan kami. Allahumma istajib, ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Itu makna dia. Berada yang seterusnya 225. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hujr nahwi. Ya, daripada dan riwayat Abu Dawud dan Tirmizi juga daripada hadis Wa'il bin Hujr seumpama hadis yang kita baca tadi lah. Nabi SAW menyebut amin. Jadi dua-dua hadis ni, kata Syekh rahimahullahu taala, menunjukkan bahawa disyariatkan at-ta'min. At-ta'min ni menyebut amin bagi imam selepas membaca Al-Fatihah dan dipanjangkan suaranya. Ya. Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW menyebut amin sehingga didengari oleh orang yang di saf yang pertama, lalu bergegar macam bunyi masjid tadi kan, bunyi amin, ramai orang sebut amin, ramai kat belakang tu. Ini dia. Baik, di sini kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah taala, dia kata di sini Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab ni, kitab Bulughul Maram ini, tidak mendatangkan kan hadis melainkan amin imam je. Amin makmum dia tak sebut hadis tu. Kan? Dia tak sebut amin makmum. Yang kita baca tadi amin imam. Kan? Dia tak sebut amin makmum. Disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya di sini Syekh dia buat ta'liq lah, maksudnya disebut, dia kata kita baca hadis ni tak sebut kan, tapi ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu, apabila imam itu mengucapkan amin, fa aminu, maka hendaklah kamu mengucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu, barang siapa yang amin dia itu serentak dengan amin malaikat, ta'minil malaikat. Wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, sama amin dia dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam berkata waladdallin faqulu amin, maka adalah kamu semua kata amin. Fa innal malaikata, karena para malaikat berkata amin juga. Malaikat pun kata amin. Fa innal imam yaqul amin, dan semuanya imam bila dia kata amin,
faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang sama amin dengan amin malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya yang terdahulu, yakni dosa-dosa kecil lah. Kalau dosa-dosa besar memerlukan kepada taubat dan syarat-syarat taubat kan. Taubat yang 3 itulah: meninggalkan, menyesal, berazam untuk tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan manusia, maknanya selesaikan dengan manusia lah, sabar dan minta halal atau kembalikan apa yang telah dizalimi itu. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, para ulama sepakat, ijma' bahawa at-ta'min itu, ucapan amin itu adalah untuk imam, untuk makmum, dan untuk orang yang sembahyang seorang pun dia juga. Solat seorang-seorang kan. Dan jadi mana mengikut pendapat jumhur, dia adalah mustahabun lah, maknanya sunat bukan wajib. Kemudian mereka yang ni para ulama berselisih pendapat tentang jahar, tentang nak jahar ke nak baca sir ke amin itu. Di mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mereka menganjurkan dengan diperlahankan amin tadi, amin, kan? Walaupun dalam solat Isya, solat Maghrib, solat Subuh, solat yang jahar kata mereka lah. Dan mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan dijaharkan dengan amin itu. Dan israr itu perlahan itu pada solat sir lah, solat asar dan solat zuhur, disirkan lah amin tadi. Baik. Begitu juga dengan solat Jumaat, solat hari raya, kan, dibaca dengan kuat. Solat istisqa, solat minta hujan, solat kusuf, solat gerhana kan, dan solat tarawih, solat witir, dibaca dengan bacaan yang jahar. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah tadi, idza amana al-imam fa aminu, apabila imam mengucapkan amin adalah kamu mengatakan amin, yakni, iaitu apabila imam dia mula kata amin, kita ikut dia serentak dengan imam, supaya takmin kita tu sama dengan takmin imam. Jadi perkataan ataupun pendapat jumhur kebanyakan ulama di sini adalah istihbab al-muqaranah lah, dianjurkan, maknanya dia panggil apa, kata dengan lafaz imam dan makmum dalam amin. Berdasarkan hadis tadi, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaikati ghufira lahu, siapa yang sama takmin dia dengan takmin malaikat, akan diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya. Yang mana hadis itu adalah hadis yang muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang seterusnya 226, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an. Kan, daripada Abdullah bin Abi Aufa dia kata radhiyallahu anhu, telah datang seorang lelaki bertemu Nabi SAW, maka dia kata, saya tak mampu nak ambil sikit pun, nak hafal sikit pun daripada Al-Quran, kan, tak mampu. Fa'alimni, maka ajarkan saya, ma yujzi'uni minhu, apa yang boleh ganti daripada Al-Quran tadi dalam solat. Apa dia? Saya tak mampu nak baca apa langsung ni, tak boleh. Apa yang saya boleh baca, tolong ajarkan. Faqala, maka Nabi kata, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi Nabi suruh sebut yang ni, zikir ni. Contohnya orang baru masuk Islam kan, suruh baca Fatihah, tak boleh baca Fatihah. Nak kata apa? Nak kata bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak ni dia tak nak sebut, tak pernah dengar pun. Kan? Baru masuk Islam, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Maka nak kena solat, nak baca apa? Sebut apa boleh sebut? Boleh sebut tak panjang? Tak boleh lah. Cuba apa yang boleh? Subhanallah boleh lah. Sebut subhanallah. Tambah sikit alhamdulillah boleh lah. Subhanallah walhamdulillah boleh kot. Ya, tambah sikit lagi boleh lah. Wallahu akbar. Ataupun la wala ilaha illallah. Boleh tak? Boleh kot. Wallahu akbar. Boleh kot. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ingat.
Jadi maknanya baca apa yang dia boleh, bacalah. Sebab solat tu wajib. Jadi baca apa yang boleh baca. Subhanallah, bacalah subhanallah. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Darjat dia sahih di atas syarat Muslim. Rahimallahu jami'. Baik, apa yang kita dapat ambil daripada hadis ni, kata Syekh di sini rahimahullahu taala, telah terdahululah tadi bacaan Al-Fatihah, bahawa bacaan Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat itu adalah rukun. Tidak sah salat tanpa dibaca Al-Fatihah. Kenapa? Hadis musik fi salatihi, orang yang solat tak betul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar dia, Nabi tegur dia, kan? Itu dia. Jadi Nabi suruh baca setiap rakaat macam tu. Melainkan bahawa kaedah syariat, kata Syekh di sini, bahawa segala yang wajib itu dia gugur apabila kita tak mampu. Kan? Perkara yang wajib ni gugur bila kita tak mampu. Macam solat berdiri lah, berdiri ni rukun dalam solat. Tapi bila kita tak mampu, gugurlah diri tadi. Cumanya kita boleh berdiri, kita takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, lepas tu duduk. Jadi kalau kita boleh baca dalam keadaan berdiri, bacalah. Kalau tak boleh, kita duduklah. Jadi maknanya masing-masing tahu keadaan diri dia macam mana. Orang lain tak tahu pasal kita. Kita saja yang tahu kemampuan kita macam mana. Orang lain tak tahu. Jadi begitu. Jadi dia segala kewajipan syariat ni gugur apabila datang penghalang dia, iaitu apa dia? Al-azzu, lemah, tak mampu. Maksudnya ketidakmampuan tadi ada. Kan? Jadi bila tak mampu, dia sama ada ganti yang lain ataupun tak ada ganti. Kalau ada ganti tadilah Fatihah tadi kan, dia tadi nak baca, tak tahu nak baca, Nabi kata baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata tu. Yang mana ini diambil daripada firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampu kamu. Macam mana kamu mampu buat, maka buatlah setakat kemampuan yang kamu boleh buat. Tak boleh buat, nak macam mana? Nak buat macam mana? Macam hari ni lah kan, kita tengok saudara kita di Palestin sana, hari-hari kena apa semua kan. Kita apa kita mampu buat? Kita pun boleh nak pergi sana. Nak pergi sana kan, kita nak bawa kerih kot. Kerih kan, kerih perhiasan banyak lah di rumah kita, nak bawa apa kerih. Jadi tak mampu nak pergi. Tak tahulah apa nama mereka yang ada jurus-jurus jauh ni, tak tahu pergi ke tak. Yang kita tengok kan dalam YouTube pun kan, main jurus-jurus kan. Orang nak pergi serang dia, dia jurus macam tu. Terpelanting, terguling-guling kawan tu kan. Mereka ni kita hantar seorang pun cukup dah. Kan? Bagi satu jet kat dia, suruh dia pakai payung terjun turun dalam Tel Aviv tu kan. Jurus segala puak di sana. Tapi kita tak dengar pula puak-puak ni no. Ada dengar tak? Sahabat-sahabat Indonesia kita yang hebat-hebat ni kan, biasanya kat Indonesia yang jenis main jurus-jurus kuat ni. Malaysia pun tak tahu ada ke tak. Malaysia ni kita ingat tu lah Raja Bomoh tu ya, yang pakai topong buluh kan. Lepas tu pakai meriam batang pisang, tembak ke laut kan. Tu tak tahulah sampai ke tak peluru dia, kita pun tak tahu. Ya Allah, jadi kita tak mampu nak buat pahala kan. Kita mampu lah, tapi apa yang kita mampu? Doa. Bagi sumbangan RM10, RM50, RM100, RM200, ikut kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, jangan tak buat apa. Lepas kita boikot MD, boikot lah MD. Lepas kita di Malaysia tak, Malaysia bagus MD. Bunyi kata MD sama dia beradik sepupu sepapat. Lepas kata MD Malaysia bagi 1 juta untuk orang Palestin, bagi banyak-banyak pun, tapi duk bayar juga royalty kat MD tu kan. Ada kawan-kawan kita lagi lah, di mana bila dia nak tunjuk kita dia sunnah sangat, dia terus ambil gambar boleh Facebook dia makan MD kan. Tak ada sensitif, tak ada langsung perasaan sensitif untuk orang Islam, tak ada kan. Apa yang kita boleh buatlah, jangan sombong. Jadi begitu.
Maka kita doa, yang paling kita boleh buat apa dia? Doa ialah qunut nazilah. Macam qunut nazilah. Tak panjang mana pun. Lepas tu kita bangun, sambil-sambil kita nak tunggu solat subuh, doa lah. Kita tengok dalam video lah apa, tengok yang baby yang hancur lebu kan. Ayah dia angkat daging anak dia macam kain buruk. Kita tak nampak tu anak kita. Tak tahulah. Jadi kita tak ada apa, kita ada kemampuan. Kalau kita raja ke, kita Perdana Menteri ke, mungkin kita boleh buat satu keputusan. Tapi nampak macam mana para pemerintah umat Islam hari ni di mana-mana macam-macam alasan dia. Nak buka Rafah tu pun tahulah berapa lama orang dah minta. Orang dah tunggu depan tu. Macam-macam alasan. Puak tu hari-hari setiap saat kena bom, hospital kena bom. Kan, konvoi lari pada rumah kena bom juga. Mana yang mereka nak bunuh orang sungguh lah buat Israel ni. Laknatullah buat ni kan, Yahudi ni. Gitu. Jadi itulah dia umat Islam hari ni. Betul yang Nabi kata, betul ya. Hadis Thauban radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi kata hampirlah umat segala musuh tadi kan akan mengerumuni kamu macam orang kumun bekas makanan. Orang kumun tempat makanan. Orang tu hurung makan tadi. Berebut nak makan. Macam tu lah kamu nanti. Sahabat tanya, amin qillatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah. Adakah kami sikit pada waktu itu ya Rasulullah? Sahabat tanya, amin qillatin nahnu yawmaidin. Qala bal antum kathir. Nabi SAW kata bahkan kamu ramai. Ramai ni berkata, betul tak? Kita tengok dalam YouTube ni kan, merata dunia orang dia buat demonstrasi kan. Cuma dia tak boleh pergi nak tolong lah. Tak boleh pergi. Nabi kata ramai. Walakinnakum ghutha isil. Tapi kamu ni macam buih ataupun sampah sarap yang banyak yang dibawa oleh arus yang deras. Macam tu ya kamu. Kita sambil makan boleh tengok orang kena bom. Makan. Orang kena bom. Kanak-kanak mati. Menangis-nangis, menjerit-jerit. Walakinnakum ghutha isil. Waliyanzi'anna Allahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Allah akan cabut rasa gerun musuh kamu terhadap kamu. Musuh tak gerun lah kamu. Dulu orang dengar pasal tentera Islam ketat. Dulu zaman Nabi SAW, zaman para sahabat. Tapi dah tak ada rasa gerun. Sebut orang Islam, mana-mana orang Islam kena cantas. Di India, di Rohingya, mana lagi? Di Myanmar tu kan? Mana lagi? Di Palestin tu saudara kata lah. Mana lagi? Orang Islam. Apa kita boleh buat? Nak jawab macam mana depan Tuhan tu? Fattaqullaha mastata'tum. Maknanya kami mampu buat Tuhan. Tak boleh buat lah. Doa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang kita boleh doa. Ini senjata yang paling ampuh sebenarnya. Dan Nabi kata waliyudhiqannallahu fi qulubikum al-wahan. Waliyudhiqannallahu fi qulubikum al-wahan. Allah akan campakkan dalam hati kamu al-wahan. Apa dia sahabat tanya, wahan ni apa? Qalu wa mal wahan ya Rasulullah? Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Buat di Palestin, di Gaza sana dapat heran dengan mati. Dia boleh tengok orang hari-hari mati. Dia tunggu giliran nak mati ya. Tu giliran ada apa? Bom dia jatuh tak mana-mana. Israel ni bukan, Yahudi ni bukan ramai. Tak ramai. Dia beludah lah. Kalau pekat beludah orang sikit kan, lemah nak liang lah. Ini cerita dia kan. Apa kita boleh buat? Doa. Kita boleh buat apa? Fattaqullaha mastata'tum. Jadi itu doa yang paling, senjata yang paling kuat lah, lebih kuat daripada nuklear dan sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika dia campak dalam api. Kan api tu kalau burung lalu atas memang bakar burung tadi.
Diucapkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila manusia, bila pokok munafikin dia kata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sungguh manusia telah berkumpul, berhimpun untuk menghancurkan kamu, maka takutilah mereka. Jadi kata-kata yang macam ini tidak menambahkan kepada mereka melainkan keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang kita kena ucap selalu dan kita kena doa selalulah. Apa kita boleh buat? Kita hanya boleh berdoa. Buat masa sekarang lah doa. Allah mansur al-Islam wal muslimin. Allah mansur muslimin al-mustada'afin fi Palestin fi kulli makan. Ya Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wansurna 'alaihim wa arsil 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Doa kita boleh buat yang tu je. Buat macam mana? Inilah dia. Jadi Allah Ta'ala kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar mana kemampuan kamu. Itu kita boleh buat. Baik. Dan sabda Nabi SAW, idza amartukum bi amrin. Bayanglah kalau kita ni duduk di zaman Nabi SAW, Nabi suruh perintah kita buat tak tahu lah. Nabi perintahkan satu perkara, saudara kamu kena sembelih, saudara kamu kena bunuh, kena bom, kamu boleh tengok macam tu lah. Bila kamu diperintahkan, idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan perkara itu semampu kamu. Apa yang kita mampu buat? Kita buat apa yang kita mampu lah. Paling mampu berdoa tu ya lah. Ataupun dia pun buat NGO banyak ni. Bagi infak aku RM20 lah mampu. RM20. Itu dia. Baik, jadi hadis yang di atas menunjukkan bahawa maknanya orang yang elok yang boleh baca Fatihah. Ya, dia sebut. Walaupun tak boleh baca separuh Fatihah. Sikit Fatihah pun tak nak baca, maka dia bacalah zikir tadi yang dia mampu bacalah. Okay? Itu maknanya itu yang dia boleh buat. Kenapa? Kerana waktu sempit dah. Waktu sempit nak belajar Fatihah ni tak sempat. Kalau dia belajar Fatihah habis waktu solat. Jadi dia baca apa yang dia boleh baca. Sekali lagi habis solat, belajarlah Fatihah. Contohnya orang baru masuk Islam lah. Masuk Islam dah tinggal 10 minit lagi waktu zuhur. Nak habis lah waktu zuhur. Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata ambil wuduk solat. Saya nak solat. Ikut saya. Kita sembahyang sunat, dia sembahyang fardu. Kan? Ni waktu zuhur. Oh, saya ingat kalau ikut hak kita ni pakai tak sembahyang kau tu. Nak hafal niat lagi. Usalli fardu zuhri lagi ya. Pakai tak sembahyang. Bukan senang nak hafal niat kan? Usalli fardu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu makna dia pula. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tu dia. Tak ingat dia tak ingat tak apa tu sembahyang. Tengah macam tu kot. Tak apa dia tak payah baca, tak payah baca nanti bila belajar esok baca macam Fatihah juga. Jadi mana Islam ni tak ajar macam tu lah. Nabi tak ajar kan. Buat Nabi ajar lah ni, Nabi ajar ni ya. Itu. Jadi baca apa yang dia mampu, bacalah. Jadi hadis nak menjelaskan tentang kelebihan zikir tadi. Sebenarnya dia boleh ganti Fatihah. Kalau tak mampu baca Fatihah tadi kan, boleh ganti Fatihah. Nak cerita tentang fadilat ataupun kelebihan zikir ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai macam tu. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang kemudahan Islam lah. Ya, kemudahan Islam. Jadi orang Islam ni tak dibebankan dia dengan apa yang dia tak mampu buat. Apabila dia tak mampu dalam satu bab, maka Allah Ta'ala buka pintu yang lain, cara lain pula untuk dia
beribadah supaya pahala dia jadi sempurna. Tu dia. Dan dia akan sampai kepada apa yang Allah Ta'ala tetapkan daripada kedudukan dia tadi. Baik, hadis yang seterusnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Abu Qatadah dia kata radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah SAW solat dengan kami, baginda baca dalam solat zuhur dan solat asar dalam 2 rakaat yang pertama. Kan? 2 rakaat pertama tu kan? Rakaat pertama dan kedua tu dengan Al-Fatihah dan 2 surah. Dan terkadang Nabi memperdengarkan kepada kami ayat-ayat tu. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi bagi dengar kami belakang ni, Nabi baca. Wa yutawwilu raka'atal ula, Nabi memanjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini, dan Nabi SAW baca di rakaat ketiga dan keempat bi Fatihatil Kitab dengan Al-Fatihah sahaja. Hadis muttafaqun alaihi. Sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pengajaran daripada hadis ni daripada wajib membaca Fatihah pada setiap rakaat solat lah. Katakanlah solat pada sunat fardu ke, benda tu kena baca. Itulah yang rajihnya, itulah yang benarnya. Kemudian dianjurkan membaca sesuatu daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama itu, pada zuhur dan asar. Solat zuhur dan asar kan, kita baca sir kan, kita boleh baca Fatihah dan surah selepasnya daripada 2 rakaat yang pertama itulah. Dan begitu juga waktu maghrib dan isyak dan solat fajar. Dan para ulama ijma', sepakat para ulama, dan ia telah dinakalkan secara mutawatir lah tentang bacaan ini, bacaan tambahan selepas Al-Fatihah ni pada rakaat pertama dan kedua. Disebut dalam kitab Ar-Raul Al-Murabba' ni, kitab Syekh ni yang syarah kitab ni, Tawdihul Ahkam ni, dia orang mazhab Hanbali. Disebut kitab mazhab Hanbali lah. Jadi tak masalah apalah. Dia sebut kitab mana Ar-Raul Al-Murabba' dalam kitab ni, ditulis oleh Al-Buhuti Al-Hanbali rahimahullahu taala, Abu Sa'adat Al-Misri Al-Qahiri yang wafat pada tahun 1051 Hijrah. Ini dia kata Al-Buhuti rahimahullah, dia kata apa? Dan dimakruhkan atas hanya bacaan Fatihah sahaja dalam solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kenapa? Kerana menyalahi sunnah, dia kata makruh. Kenapa? Kerana khilaf dengan sunnah. Sunnah baca selepas Fatihah baca surah. Kemudian yang ketiganya, dia kata di sini dianjurkan memperpanjangkan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dalam solat zuhur dan solat asar. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah dia juga bermazhab dengan mazhab Hanbali. Dan dianjurkan untuk memanjangkan bacaan pada 2 rakaat yang pertama dan dipendekkan pada 2 rakaat yang terakhir, berdasarkan hadis tadi. Dan semua fuqaha daripada ahli hadis, mereka berpegang dengan tadilah. Dan bacaan zuhur dan asar ni adalah bacaan yang sir, itu yang afdal lah. Dan kalau ikut hadis tadi, tidak mengapa dengan menjaharkan sebahagian bacaan dalam solat sir. Terutamanya ada masalah. Apa dia masalah dia? Masalah untuk mengajar, untuk ajar orang. Itu dia. Atau nak ingatkan orang dengan ayat-ayat tertentu. Kenapa? Kerana Nabi SAW menjaharkan dengan bacaan sebahagian daripada ayat-ayat dalam solat zuhur dan solat asar. Dan barangkali tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang harus boleh baca kuat sebahagian ayat dalam solat zuhur dan solat asar. Maknanya kalau orang tu jadi imam lah, makmum tak boleh lawan imam. Imam baca kuat, makmum lagi kuat. Ada kan, dia baca, dia pun bismillah sembahyang zuhur, makmum
Bismillahirrahmanirrahim. Siap tarannum lagi pula. Tak baca Fatihah ya. Kita duduk ujung saf sana pun kita dengar dia baca. Tak boleh lah macam tu. Kemudian dia kata dianjurkan, disunatkan kita hanya baca Fatihah saja pada rakaat yang terakhir pada solat zuhur dan solat asar. Begitu juga solat isyak dan solat maghrib, solat isyak pada 2 rakaat yang terakhir itulah. Dan solat maghrib pada rakaat yang ketiga itu. Jadilah dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW baca pada rakaat yang pertama dengan bacaan yang panjang, begitu rakaat kedua. Para sahabat mereka menyangkalah bahawa Nabi SAW macam nak tunggu kok ada orang lagi yang nak datang solat supaya mereka tak masbuk lah. Sempat rakaat pertama dengan imam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang disebut oleh hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata kunna nara annahu yaf'alu dhalika liyatadaraka an-nasu. Kata Abu Qatadah, kami menyangka, kami melihat berpendapat bahawa Nabi SAW melakukan yang demikian, ini memanjangkan rakaat yang pertama tadi kan, supaya apa? Supaya orang yang lewat tu dia boleh dapat rakaat pertama sekali dengan imam. Sebagaimana riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi seterusnya berpandukan pada hadis tadi, bacaan selepas Al-Fatihah ni tidak wajib lah, sunat lah. Kalau hanya baca Fatihah saja 4 rakaat tu zuhur asar tadi, boleh ke tak boleh? Boleh ya, sah ya solat. Begitu juga maghrib, isya, subuh, sah ya solat. Gitu. Ini sepakat para ulama. Akan tetapi dimakruhkanlah, makruh hanya dibaca Fatihah dalam solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kenapa? Kerana menyalahi sunnah tu je. Khilaf sunnah. Baik, kalau tengok dalam Musnad Ahmad rahimahullahu taala dan Sahih Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu rak'ataini al-ukhrayaini aqsar min al-ulayaini qadra nisf. Nabi Nabi akan baca pada 2 rakaat yang terakhir itu setengah bacaan apa yang Nabi baca pada 2 rakaat yang pertama. Begitu. Kemudian ada yang seterusnya. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi az-zuhri wal 'asri. Kata Abu Sa'id, kami ni duk kira masa, kami duk agak-agak lah kadar bacaan Nabi sallallahu tadi dalam solat zuhur, solat asar ni panjang mana Nabi sembahyang. Jadi maka kami hitung qiyam dia pada 2 rakaat yang pertama itu pada solat zuhur sekadar bacaan 1 surah sajdah. 30 ayat lah. Dia yang jadi lama sebab tu imam baca Alif Lam Mim Berdita Tanzilul Kitab. Jadi maknanya itu yang jadi lama tu. Kalau imam baca laju sat lah. Baca tak laju mana lah, baca tartil. Tartil baca. Saya dah test. Saya punya test lah 6 minit 30 ayat. Saya tak baca laju, saya tak baca pelan. Jadi saya test saya sendiri lah. Saya baca, saya tengok jam, saya tengok surah Sajdah. Sekali dengan sujud sikit lah, sujud sat, lepas tu kita baca sambung 6 minit. 6 minit. Jadi maknanya lebih kurang 1 rakaat 6 minit. Kita rasa lama. Yalah, kita ni kalau tunggu lama macam traffic light lah. Traffic light ni bukan sampai 5 minit tu ya. 2 minit pun kita duk ngeliat belakang lah. Kaki duduk di part minyak tu dah. Kan? Gear free lah.
Kalau kereta auto lagi ya, tarikkan jari ya. Pi apa lama? D. Tunggu hijau. Amui lama tu. Kalau tengok masa tu kan dia. Tapi sebab tu dia pun sebagian tempat traffic light dia letak masa kan. Supaya kita tak macam give up nak tunggu tak rasa lama tau. Dia tak 124. Kat mana yang traffic light yang lama tu? Salah kan? Dia pun nampak 124 tak lama ni, 124 ni. 123, 122, 121. Kita boleh kira. Tapi kalau merah hijau tu kan. Bila nak merah, bila nak hijau ni, bila nak hijau dah merah kan. Jadi psikologi dia tu, benda tu. Padahal dia bubuh nombor ke, dia letak merah sekutui tu ke, tak berubah tu. Sama ya. Tapi psikologi ni kan, pandai dia apa? Kita tak berasa penat tunggu, betul ya? Kita boleh relax, kita boleh hanggam masa kita. Dan lena ni, dan lena. Pesan ke orang sebelah, lagi agak tinggal 5 saat, hang tepuk belakang aku. Orang belakang pun duk main lagu tu, orang belakang tu, bubuh. Bon, tahuan lah. Ni. Jadi sekadar surah sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua. Solat zuhur dan asar. Mana memang dah no, kalau orang terlewat sampai memang dah no. Ya, tak lewat sangatlah masuk dia. Sebagai masjid bagus. Dia kata 10 minit lepas azan. Ni kan solat. Dah no. Tapi hak kata sebahagian 10 minit selepas masuk waktu. Hak tu memang lompat lah. Kan? Kalau orang tak nak kaki sebelah memang lompat juga. Nak keliling imam tadi kan. Qabliyah memang jam lah. Fatihah tu kena laju lah. Rukuk tu subhanallahil azim lah. Kira bagi salam ngam-ngam dengan. Kadang-kadang tak tahu nak kata dia ni sakit hati ke apa kita tahu. Dapat tengok kita duduk lambat dia. Bukan lagi sampai masa lagi 3-4 saat lagi. Bukan ambil kelubun lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Okay, ini terlebihan mana? Sebahagian masjid lah. Kan? Kalau siapa-siapa boleh tengok masjid, boleh berani cakap untuk imam ke, baik untuk imam ke, belanja minum kopi ke, beritahu kat tu siap. Siapa? Kan? Bagilah masa sikit. Kita bagi masa banyak lah dia kata. 10 minit apa? 10 minit masuk waktu. Azan dah 7 minit. 3 minit kita tinggal. Kita nak buat qabliyah 2 rakaat boleh lah. Tapi express. Kan? ETS pun kalah. Tahu? Ni. Dan pada 2 rakaat yang terakhir sekadar setengah. Sahabat ni kira dia try baca surah sajdah. Maknanya rakaat pertama dan kedua ni kan. Surah sajdah 6 minit, 6 minit. Rakaat pertama 6 minit. Rakaat kedua 6 minit juga. Saya lah. Saya kira lah. Orang lain kira saya tak tahulah. Kan? Dan 2 rakaat lagi separuh. Qadran nisfi min zalika maknanya 3 minit lah. Rakaat keempat 3 minit. Rakaat ketiga 3 minit. Rakaat keempat 3 minit. Ini waktu zuhur. Mai waktu asar pula. Wa fil ulayaini min al-asr. 2 rakaat pertama waktu asar tu, rakaat pertama dan kedua itu ala qadri al-ukhrayain min az-zuhur. Jadi maknanya hak zuhur tadi rakaat ketiga keempat 3 minit 3 minit kan. Jadi waktu asar rakaat pertama 3 minit, rakaat kedua 3 minit. Dia ambil 2 rakaat tadi masa. Depa agak-agak lah anggar. Ya. Rakaat pertama dan kedua asar dia ambil masa rakaat 3 dan keempat zuhur tadi. Masa dia sama. Dan rakaat ketiga dan keempat solat asar tadi setengah ya. Jadi 1 minit setengah. Takkan nak tengok jam pun solat agak-agak lebih kurang. Takkan sembahyang nak buh tekan kan. Stopwatch. Kan sembahyang sampai macam tu. Kan? Jadi mana kita jadi imam. Timbang-timbang lah. Kan? Jangan baca surah Yasin pula kot. Kan pertama surah Yasin. Banyak ayat tu surah Yasin tu. Pertama solat Isya lah baca Yasin kan. Allah. Menitik ayat dia orang.
Elok titik pasal apa? Pasal duk dah bau duk jamu dah luar tu. Kan di masjid biasalah kan. Masya Allah ada makan minum semua kan. Tengok nak masuk masjid tadi orang tengok baca abang order malah ni sedap perkara ni. Kena pula tak makan siang tadi. Tu imam bubuh panjang Yasin pula. Tak mitik dia. Inilah. Tu dia. Baik. Tengoklah. Maknanya ini kadar qiyam solat Nabi SAW pada 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua tu kan. Solat zuhur. Sekadar surah sajdah 30 ayat tu. Ya. Selama lebih kurang 6 minit lebih kurang lah. Kemudian rakaat ketiga keempat tu 3 minit. Kemudian pada rakaat pertama dan kedua solat asar itu macam rakaat 3 dan keempat solat zuhur. Anggaran dia macam tu lah. Dan 2 rakaat yang kemudian tu lagi pendek lah. Separuh tu maksud dia. Baik. Ini dah sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kaji macam tu lah. Ya. Kemudian kata Syekh sini rahimahullah ta'ala, sahabat kata, maka kami hitung apa nama qiyam Nabi SAW dalam 2 rakaat yang pertama itu pada solat zuhur sekadar bacaan Alif Lam Mim Tanzil surah sajdah itulah, akan menunjukkan bahawa rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada solat zuhur itu masa dia sama masa dia. Kan? Ini berlainan dengan hadis Qatadah yang sebelum ni yang disebut. Kan? Jadi macam mana nak combinekan antara hadis dengan hadis Abu Qatadah yang sebelum ni, hadis nombor 227 tu. Sebelum tu dia kata Nabi SAW sembahyang, Nabi dalam solat zuhur dan solat asar 2 rakaat yang pertama Nabi baca Fatihah dan 2 surah. Dia tak sebut surah apa. 2 surah ni, rakaat pertama 1 surah, rakaat kedua 1 surah, dan Nabi memanjangkan pada rakaat yang pertama. Ya. Dan pada rakaat yang ke 3 dan keempat itu Nabi baca Al-Fatihah sahaja. Jadi macam mana nak combine dengan hadis ni, dia kata nak satukan hadis ni. Jadi dia kata mungkin di sini maksud dia waktu tu maknanya tengok keadaan. Dia punya waqi', suasana tu macam mana, keadaan tu macam mana. Nabi SAW ni pandai timbang lah. Nabi SAW ni pandai timbang keadaan tu macam mana lah. Kan? Atau dikatakan bahawa rakaat pertama itu dia panjang dengan sebab baca doa istiftah dan ta'awuz semua kan. Gitu. Jadi hadis ni maksud dia dia tak sama lah. Hadis Abu Qatadah tadi tak sama dengan hadis yang kita baca ni. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata hadis Abu Qatadah ada hadis Abu Sa'id. Dikatakan bahawa hadis Abu Qatadah di atas kaedah bahawa solat Nabi SAW Nabi jadikan rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ada Abu Qatadah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Adapun hadis Abu Sa'id dia menyalahi kaedah dalam hadis Abu Qatadah tadi. Jadi maknanya kadang-kadang Nabi buat macam ni, kadang-kadang Nabi buat macam tu keadaan dia. Bukan sentiasa statik macam tu. Maksudnya kadang begini, kadang gitu. Ya. Jadi boleh macam mana cara pun boleh. Ya. Tak sebenarnya nak kena baca surah yang panjang, surah sajdah ni kan tu boleh tak apa-apa surah. Ad-duha ke apa tak kisah. Ya. Kadang-kadang Nabi baca qul huwallah ya surah solat fajar. Kan? Qul huwallahu ahad ya. Jadi nak cerita kata jawaz, harus. Boleh. Begitu. Jadi maknanya di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia anjurkan memanjangkan rakaat yang pertama daripada segala solat lah. Semua solat. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya. Daripada rakaat pertama dan kedua tu lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat. Inilah dia maknanya yang diikuti oleh kebanyakan fuqaha ahli hadis lah. Kemudian hadis yang seterusnya
InsyaAllah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Kita berhenti sinilah. Hadis An Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu. Ada soalan ada? Ya bang. Orang bisu kan ayat Quran tadi dalil ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Orang bisu nak jauh mana? Kan? Bisu kan? Takkan? Mana sekat dia mampu? Kalau dia ada lidah, dia boleh gerakkan lidah dia. Kalau dia ada lidah, dia boleh gerak lidah. Tak boleh no. Orang bisu kan? Tak tahu. Orang bisu ni lebih tahu macam mana diri dia. Dia lebih tahu diri dia tu macam mana. Yang penting dia solat. Penting dia solat. Kalau dia solat tahajud malam, subuh kan ikut suka orang bisu lah. Dia ni ikut suka dia, macam mana dia nak buat. wajib bagi dia. Dia mukallaf. Orang yang tak wajib sembahyang ni bang, orang tak ada akal lah. Sebab tu Nabi kata dia angkat pena, rufi'atil qalam an apa nama? Anin naim hatta yastayqidha, kama qala Islam. Dia angkat pen itu daripada orang yang tidur sehingga dia jaga. Kan, daripada orang gila sehingga dia sedar. Kan? Dia sedar, dia kena solat lah. Solat balik apa yang dia lupa tu dia. Berapa orang beritahu dia tinggal 3 hari. Tak sembahyang 3 hari. Kan? Kita tidur. Maknanya dia ada manik, ada yang menegah dia. Jadi selagi mana kita ada akal, kita boleh fikir, kan? Kita kena solat walaupun dengan gerakan mata. Badan kita semua satu badan tak boleh gerak dah. Kan? Tapi kita masih dengar orang kata apa, kita faham apa orang kata, kita tahu. Kan? Dengar orang azan. Solat dengan mata kita walaupun tanpa wuduk. Walaupun tanpa, anda nak wuduk je nanti tak nak gerak langsung. Hanya mata je boleh berkedip, ataupun mata pun tak boleh kedip, telinga dengar, otak duduk jalan. Sembahyang otak lah. Solat dengan otak. Solat bukan solat hormat waktu. Tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak solat hormat waktu, tak ada. Itu yang disebut oleh sebagian fuqaha ya kan, rahimahullah. Solat lagi ada akal. Solat ni tak boleh tinggal tu. Tak boleh tinggal. Hatta orang yang ada hospital, beg kencing tu kan, beg kencing tu gantung tu, dia kena solat. Dia kena solat. Hatta orang yang terkentut setiasa ni, saat-saat kentut, memang tak boleh ambil sembahyang, kentut. Kenapa tak sembahyang? Kerja kentut sembahyang macam mana? Solat. Masa waktu ambil wuduk solat, tengah ambil wuduk tu kentut juga. Biar habis dia kentut habis. Begitu juga kencing, silsilatul baul. Kan? Dia letak apa nama dalam beg, dia bungkus pakai pampers ke apa-apa, benda duk keluar ambil wuduk. Solat. Kena solat, kena solat. Dalam perang pun wujud solat je. Dalam perang ni, kan, solat khauf. Tengah pegang napang ni boleh kena solat. Kan, lepas tu dia dua soh ni, maknanya orang ni rukuk ni adalah dia punya kaifiat solat perang tu. Kita tak belajar ni sebab tak ada perang. Bila ada perang benda tu pun jadi praktikal. Kan, teori lah, teori ni bukan nak ingat sangat. Macam solat jenazah, sebab tu berlambak orang tak sembahyang jenazah. Ingat ada orang mati kan? Omong api kereta banyak kan? Dengan kopiah, dengan orang tu solat jenazah, dia pun duduk kat luar. Pasal apa? Saya pernah tanya juga lah, saya pernah ajak orang tua, jom kita sembahyang. Aku tak pernah sembahyang. Aku 60 tahun aku tak 60 tahun aku tak pernah sembahyang. Tak apa, ikut saya. Kan, tak apa lah kita kenal dia. Dia pun mati dah. Allahumma ighfir lahu. Rupanya dia pun tak sembahyang jenazah. Pasal payah. Usalli, hak tu jam. Hak tu, pasal tu dia pun tak mahu sembahyang. Dia kata kalau sembahyang pun tak sah, nak buat apa baik sah sembahyang. Hak dia kata tu betul juga lah kan.
Tak usolli tak boleh Ustaz. Memang Nabi tak mengajar usolli pun. Nampak dia pergi payah orang. Nah, usolli ala hadzal mayyiti. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ala hadhil maitati. Oh, lagu tu pula. Macam mana? Mati orang bukan hari-hari mati. Kalau sembahyang zuhur, tiap-tiap hari orang sembahyang, dia boleh lah lafaz niat tu kan. Automatik boleh tu, kalau tampak belakang pun dia boleh sebut usolli fardhu zuhri. Dia tak boleh. Sebab dia buat tiap-tiap hari. Ni. Pasti dengan Israel. Oh. Kita sudah sekarang. Pasal dia tunggu Al-Aqsa kan. Dia Al-Aqsa. Tapi ada orang Palestin Islam ni seru pada orang yang kita keluar. Wahai orang Yahudi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Depa memang depa tahu pun Yahudi ni cuma dia sombong jelah. Tapi ni bukan soalan bang, ini cerita luar tajuk. Kita tutup dulu lah kelas kita. Ini tambahan ziyadah makbulah insya-Allah. Kan, tapi itulah mana kan, bangsa Yahudi malah bangsa ni Tuhan dia sebut dalam Quran. Kita duk baca. Dia cara kau. Ghairil maghdubi alaihim, saya kita baca pula. Surah Isra tu. Allah bagi tahu dua kali kan. Pertama dah berlaku. Bagi perang 70 sesudah lahir Nabi Isa. Tak apa. Kita tutup dulu kelas dia bang, dia pemarah saya pula. Okay, tutup kelas lah insya-Allah. Ni luar tajuk ni kan. Rakam pula tu. Lagi tak pasal. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.